Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Jumpa lagi dalam kelas sejarah tahun 5. Hari ini merupakan minggu terakhir dalam bulan Julai. Jadi, kita akan belajar pendidikan sivik bawah nilai tanggungjawab. Apa dia nilai tanggungjawab? Nilai ini merujuk pada memenuhi kewajipan atau komitmen yang anda miliki. Bertanggungjawab pada semua ruang di mana kita berada, seperti di rumah, di tempat kerja, sekolah, antara rakan dan lain-lain. Kali ini tajuknya ialah mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Kenapa perlu patuhi peraturan dan undang-undang negara? Mari kita lihat. Yang pertama, pelaksanaan ini adalah untuk menjadikan hukumannya lebih adil. Yang pertama, supaya ia lebih adil. Siapa sahaja yang melanggar peraturan dan undang-undang pasti akan mendapat hukuman yang sama rata. Yang kedua, untuk menjamin keamanan negara. Keamanan, keselamatan, kemakmuran, dan kita akan hidup lebih selesa. Yang ketiga, untuk mengutamakan perpaduan dalam masyarakat. Kita dah tentu tahu bahawa dalam negara kita ini terdapat lebih daripada 3 kaum besar ataupun ada etnik masyarakatnya yang berbilang kaum. Okey, ada pelbagai. Jadi adat budaya pastinya berbeza, cara hidup. Jadi peraturan yang ditetapkan kita perlu patuhi. Yang keempat, kenapa perlu kita patuhi peraturan dan undang-undang negara? Yang keempat ialah untuk membiasakan diri kita berdisiplin mengamalkan akhlak yang mulia. Akhlak itu satu perkara yang baik. Kenapa tidak kita lakukan setiap hari, setiap masa, dalam apa jua situasi? Dan yang terakhir, perkara ini juga boleh menjadikan atau dia bertujuan untuk membentuk sistem pentadbiran yang kemas dan teratur. Mari kita lihat apakah contoh mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Contoh yang pertama, di jalan raya. Kita ada laluan pejalan kaki. Sudah tentu kita perlu mengikut peraturan. Jangan pula awak bawa motor di laluan pejalan kaki. Itu sudah pasti menyusahkan pejalan kaki. Kemudian di kawasan seleko. Sekiranya kita memandu kenderaan di kawasan seleko, kita memandu dan memotong dalam keadaan kita tidak nampak kenderaan yang berada di hadapan. Sebab pasti membahayakan kenderaan yang lain. Bagaimana pula lampu isyarat? Ini yang paling selalu kita lihat. Pemandu mengejar lampu isyarat yang berwarna hijau. Melanggar peraturan lampu isyarat ini boleh menyebabkan kemalangan dan menyusahkan pemandu atau pengguna jalan raya yang lain. Selain itu, mematuhi peraturan dengan memakai tali pinggang, keledar sekiranya menaiki kenderaan, atau juga memakai topi keledar. Okey? Contoh lain, sekiranya kamu berada dalam pengangkutan awam,
seperti bas, kereta api, kapal terbang, teksi. Apa peraturan yang perlu kita ikuti? Contohnya, ketika kita menaiki bas, kenderaan yang lain, pengangkutan awam yang lain, kita perlu beratur ataupun menunggu giliran. Sekiranya ada penumpang yang ingin turun atau keluar dari kenderaan awam, kita perlu menunggu dengan sabar. Apa jadi sekiranya kita berebut-rebut keluar dan masuk daripada pengangkutan awam tersebut? Sudah pasti timbul pergaduhan, timbulnya perselisihan pendapat. Okey, sekiranya kamu menaiki teksi, kamu merosakkan atau membuat sesuatu yang tidak senang oleh pemandu teksi tersebut, itu juga boleh menjadikan kamu dikira melanggar peraturan atau undang-undang. Ataupun kamu naiki teksi dan kamu cuba membuat rompakan di dalam teksi tersebut, ataupun sekarang kita banyak guna Grab car. Okey, itu juga merupakan salah satu contoh kamu melanggar peraturan dan undang-undang negara. Jadi kamu mendatangkan satu perasaan ancaman kepada pemandu teksi tersebut. Okey, itu kira masyarakat yang ada. Kemudian contoh lain, contohnya kamu berada ataupun menggunakan prasarana awam. Okey, kalau kamu gunakan prasarana awam, contohnya taman permainan, hospital, tandas awam, tempat parkir kenderaan awam. Taman permainan, apa yang selalunya dilakukan oleh pengguna sehingga menjadikan ia satu kesalahan, tidak mematuhi peraturan. Salah satunya ialah merosakkan ataupun menconteng. Ada juga saya pernah jumpa gelongsor tu dibakar. Sekiranya dapat ditangkap, kamu boleh dijatuhi boleh dihukum, boleh disaman, okey, boleh ditangkap dan dibicarakan. Okey, apa yang kita boleh lihat menggunakan prasarana awam dengan baik? Bila kita berada di taman permainan, apa kita perlu buat? Bermain dengan peraturan. Maksudnya, bila ada orang lain sedang bermain buaian, kita tunggu giliran. Orang bermain gelongsor, kita tunggu giliran. Selepas orang naik, kita pula naik. Okey, tunggu giliran. Macam mana pula jika kamu berada di hospital? Apa peraturan yang jika kita berada di hospital? Peraturannya ialah kita tidak boleh membuat bising. Kita tidak boleh membuat bising. Kita tidak boleh merosakkan harta ataupun mencuri harta. Mungkin awak dah duduk dalam wad, 7 hari duduk dalam wad dah sihat, awak bawa balik pula kain selimut hospital tu. Itu pun satu kesalahan, tidak boleh. Okey, tandas awam perlulah kita jaga kebersihan. Jaga kebersihan di tandas awam. Rumah kita, tandas rumah kita jaga bersih, tapi di tempat awam buang tisu ataupun tidak pam tandas selepas gunakan, ataupun tidak menutup paip air, pilih air selepas digunakan di sinki. Itu satu contoh tidak mengikuti atau tidak mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Okey, kemudian tempat parkir kenderaan. Okey, tempat parkir kenderaan ni macam mana yang buatkan kita rasa mengganggu orang? Ada juga orang yang memarkirkan keretanya tidak di dalam kotak yang betul. Ada yang memarkir kereta di tempat meletak motosikal. Ada pula yang meletakkan kenderaannya
satu kereta diletak ke dalam 2 kotak. Kotak parkir. Itu menyusahkan orang lain. Okey. Ada juga yang parkir kereta di bahu jalan. Di bahu jalan maksudnya di tepi jalan yang boleh mengganggu lalu lintas, jadikan jalan jam, jadikan orang susah membawa kenderaan dengan keadaan yang selamat dan lancar. Okey, contoh lain dalam masyarakat kita. Apa peraturan ataupun yang kita katakan boleh melanggar atau mengganggu keselamatan negara? Okey, undang-undang, okey, melanggar peraturan dan undang-undang negara. Dalam masyarakat ni contohnya mencuri harta atau merompak. Itu juga satu kesalahan. Kita tak bolehlah mencuri. Contohnya kita pergi ke taman permainan ataupun taman-taman bunga, taman-taman rekreasi. Kita pergi sana, kita nampak bunga dia cantik, pokok dia cantik, ambil satu pasu, bawa balik rumah. Itu satu kesalahan. Okey, mengugut, mengejek atau memalukan orang. Okey, memalukan orang, sekarang ni kita dah ada media sosial, kita dah ada maksudnya teknologi yang lebih baik dalam internet, dalam media sosial, Facebook, WhatsApp, status ataupun Instagram, Twitter dan sebagainya. Kita memalukan seseorang dalam kata-kata kita atau gambar. Kita masuk gambar kawan kita yang mungkin sedang buat sesuatu yang tak kurang sopan, kita masukkan dan benda tu menjadi viral, tular di satu Malaysia, semua orang boleh tahu. Itu satu kesalahan. Okey, orang yang telah tular itu boleh membuat saman, kepada kamu sekiranya kamu buat satu isu yang memalukan mereka, memalukan dia atau membuat satu yang tidak senang. Okey. Selain itu juga menghasut atau memecah belahkan kaum. Ini juga mengganggu ketidakstabilan negara, boleh mengganggu keamanan negara. Sekiranya kamu mengajak, contohnya, mari kita membenci kaum ini kerana kaum ini telah buat begini, begitu. Kamu buat mengajak orang lain juga turut berkempen supaya membenci satu-satu kaum yang ada di Malaysia. Kamu telah melanggar atau tidak mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Jadi perkara-perkara seperti ini sebenarnya membuatkan kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai penduduk di negara ini rasa tidak selesa, rasa tidak aman, rasa tidak selamat. Jadi untuk mengelakkan kita daripada terus melanggar peraturan, lebih baiklah kita mengikut peraturan. Kita belajar dari sekarang apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan supaya akan datang, pada masa akan datang, negara kita aman, tenteram, tidak ada pergaduhan, kita saling berkasih sayang walaupun dengan jiran, tetangga kita, jiran sebelah rumah seperti saudara, kawan-kawan di sekolah seperti adik-beradik. Kita tak ada rasa membenci sesama sendiri. Kita rasa gembira hidup di negara kita sendiri. Okey, di sini saya ada satu projek, okey, untuk awak lebih faham akan apa itu mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Okey, projeknya ialah membuat satu diorama papan tanda jalan raya. Di sini ada 6 contoh papan tanda yang mudah, yang awak selalu guna, yang nampak, boleh nampak, yang selalu kita kadang-kadang
tak perasan kita terlanggar peraturan ini. Tetapi di sini kita faham dan kita akan gunakan sehari-hari kita. Yang pertama, saya tunjukkan gambar. Di situ menunjukkan tanda curam. Tunjukkan curam. Okey, dekat situ ada satu kereta kecil saya berada di atas kawasan bukit atau curam. Jalan raya itu menurun. Okey, menurun atau menaik. Dia menunjukkan satu yang cenderam. Jadi kenderaan pastinya akan dipandu dengan lebih perlahan dan berhati-hati. Yang kedua, tanda dilarang memotong. Okey, kalau ikut pada diorama saya ni, kawasan ini ada selekor. Selepas cenderam, kemudian ada selekor. Pasti kamu tidak akan perasan ada kenderaan. Kalau kawasan selekor tu kita tak akan perasan lah kenderaan di hadapan kita. Begitu juga kalau kita menaiki cenderam tu, kita tak akan nampak orang yang di depan kita yang sedang naik itu. Jadi kalau kita memotong, memotong jalan tu, ia membahayakan kita. Walaupun pada mula kita nampak macam lengang, tak ada kereta lah, nak potong lah, tapi sebenarnya sangat bahaya. Kemudian di bahagian hujung tu kita ada nampak juga tanda selekor berbahaya, yang macam rozet tu, selekor berbahaya. Kemudian ada gambar haiwan, haiwan melintas. Selalu macam ni kawasan macam hutan, kawasan gunung ganang, mungkin kawasan ini banyak haiwan-haiwan yang melintas. Okey, kemudian kita ada gambar yang biasa kita tengok papan tanda ni, iaitu papan tanda lampu isyarat di hadapan. Jadi kalau kita dah tahu ada lampu isyarat di hadapan, kita janganlah bawa terlalu laju. Walaupun kawasan itu kawasan yang lurus, jalan yang lurus. Kita dah boleh berhati-hati sekiranya tiba-tiba lampu daripada hijau menjadi kuning dan merah. Okey, dan akhir sekali sini ada papan tanda simpang di hadapan. Okey, simpang juga kita perlu memperlahankan kenderaan bagi mengelakkan kemalangan. Okey, jadi setelah kamu membuat latihan diorama, kamu juga boleh menuliskan dalam buku tulis. Tuliskan contoh kamu mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Contoh tidak kisah apa yang pernah kamu lakukan, tulis di dalam buku, dan bentuk yang macam mana pun terpulang kepada kamu mengikut kreativiti kamu. Pastikan kamu hantar tugasan kamu kepada guru-guru kamu. Ini salah satu contoh yang saya telah buat. Okey. Contohnya yang pertama tu gambar kapal terbang, menjaga kebersihan di tempat awam, mematuhi peraturan jalan raya, tidak merosakkan prasarana awam, memakai pelitup muka semasa di tempat awam pada musim pandemik, tidak merokok di tempat awam, tidak membuat bising di kawasan hospital. Itu contoh yang saya buat. Kamu boleh tukar ataupun tuliskan jawapan kamu mengikut pengalaman kamu sendiri. Itu saja tugasan untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu akan datang. Dan Assalamualaikum.